Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan sesahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni Allah memberi kepada kita peluang untuk sesama hadir dalam majlis ilmu, ya, Cik Firdaus, Wahab Firdaus, semua yang hadir, Sana Ladis, ya, Harry Hussein, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, harap tak keberatan untuk sharingkan video ni pada teman-teman yang lain, memandangkan kepada pentingnya topik ini untuk kita faham. Ya, Muhammad Azli Ahmad Abdul Jalil, ahlan wa sahlan semua. Jangan lupa share pada teman yang lain, moga-moga kita dapat buat pahala sebelum tidur pada malam ni, iaitu berkongsi-kongsi bahan, berkongsi-kongsi, ya, Hazina, Nisa, Nur Hasana, Norita Ahmad, Yan, ahlan wa sahlan semua. Tolong share pada teman-teman yang lain kerana kuliah pada malam ni sangat penting untuk kita faham, ya. Ahlan wa sahlan Faris Nisbah, barakallahu fikum. Ya, Rashida bersama. Tak lama pun, sekejap je malam ni, iaitu wasiat Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama tasawuf yang terkemuka, bagaimana untuk menjadi wali Allah SWT. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, wali Allah tu bukan bererti, ya, Ahmad Anwar bukan bererti anda boleh terbang kat udara atau berjalan atas air, ya. Harry Hussein, tak semestinya wali Allah begitu syaratnya, kerana orang letakkan syarat menjadi wali Allah ni begitu ketat, kerana ada kelebihan-kelebihan tertentu, ada khawarikul adah. Ya, Zam Hussein, Azhas Hashim, Jasmine Ajas, ahlan wa sahlan semua. Terima kasih kerana hadir pada malam ni. Jangan lupa sharing video ni kepada teman-teman kita yang lain, ya. Jadi, siapakah Al-Imam Abdul Qadir Jailani Izam An-Nur? Siapa dia? Untuk pengetahuan tuan-tuan, Al-Imam Abdul Qadir Jailani ni adalah seorang wali qutub, ya, yang merupakan seorang ulama yang terkemuka, bernama Syekhul Islam Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jailani. Nasabnya sampai kepada Abdullah Al-Madh Al-Mahdi bin Hasan bin Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini merupakan keturunan yang mulia, Ashraf, ya, Syarif bin Ashraf, Idayu. Bahawa Imam Abdul Qadir Jailani ini keturunannya sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Jadi bukan sahaja memiliki nasab yang sangat mulia, malahan ilmu yang menjadi panduan pedoman kepada kita semua, ya. Salwa dan wassalam. Tolong share pada teman yang lain. Hamidah Hamid, tolonglah jawab, komen, sebut ke apa, semangat saya nak bercakap pada malam ni. Kerana hadir di depan saya orang-orang yang mulia macam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok saja tak cukup, bagilah komen apa-apa. Sana Ladis, Sahal Ladis, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya wali Allah ni adalah anda berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan olehnya, dan anda istiqamah melakukan taat kepadanya. Ya, kata Imam Al-Ghazali, itulah, Muhammad Luqman, itulah tanda anda merupakan, kita ni merupakan wali Allah yang sebenar bila kita dapat melakukan Faridah Haji Ahmad. Terima kasih dah share. Naimah, barakallahu fikum. Megazia, Mackenzie, ahlan wa sahlan semua. Rafi'ah, Muhammad Said. Jadi wali Allah yang dimaksudkan, kata Imam Muhammad Farid, ya, Imam Mukhtar, bahawa yang dimaksudkan sebagai Muhammad Afiq, terima kasih, Haji Hamidah, sebenarnya maksud wali Allah ni adalah mereka yang dapat melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala maksiat padanya. Maka itulah merupakan wali Allah yang sebenar. Masya Allah, tengah musafir pun dapat dengan kuliah, syukur Muhammad Azli, ya. Jadi inilah dia Al-Imam Abdul Qadir Jailani yang sampai nasabnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, merupakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun 470 di Jailan, satu kota yang terletak dalam bahagian Tabaristan. Jailan juga dipanggil dengan nama Kail ataupun Kailan. Sebab ada yang manggilnya sebagai Abdul Qadir Kailani. Ya. Sahal Hadis, terima kasih semua Hanizah, ya. Jadi Jilan ni kalau tuan-tuan lihat, pada hari ini terletak dalam kota Iran. Dulu Iran ni merupakan negara Sunni, tuan-tuan. Tapi zaman berzaman, terima kasih yang kirim star kepada saya, barakallahu fikum. Terima kasih semua, Terima kasih yang dah share. Mudah-mudahan menjadi sebab orang dapat hidayah. Kadang-kadang dalam hadis mengatakan ruba muballaghin aw aminas sami'. Ada orang yang dapat faedah lebih banyak daripada yang menyampaikannya.
Saya menyampaikan kepada tuan-tuan malam ni, tuan-tuan mengamalkan, tuan-tuan dapat faedah jauh lebih besar daripada apa yang saya dapat, tuan-tuan. Mungkinkah begitu? Nuaini Anwar. Jadi sampaikanlah video ni kepada teman-teman yang lain. Kerana bila bercerita tentang wali Allah ni, semua orang nak jadi wali, tak salah, tapi janganlah kita beribadah tu kerana nak capai target sedemikian. Itu namanya kita ni maghrur. Jadi mereka yang mempunyai makam karamah macam Imam Al-Qadir Jalani ni, apakah kualiti amalan yang ada pada beliau hingga melayakkan dia menjadi pilihan Allah, menjadi kutubul aqtab. Jadi adalah orang yang dapat menarik rahmat Allah begitu banyak sekali hidupnya, keberkatan, kebaikan yang mengalir dalam hidupnya. Imam Al-Qadir Jalani ni, tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, merupakan satu-satunya ulama, satu-satunya di kalangan salafus saleh selepas zaman sahabat yang cerita tentang kewaliannya, karamahnya itu sampai kepada kita secara mutawatir. Bayangkan kisah tentang karamahnya itu sampai kepada kita secara mutawatir. Apa maksud tawatur, tuan-tuan? Mutawatir macam hadis mutawatir, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan para sahabat dalam jumlah yang besar, 10 ataupun lebih, disampaikan pula selepas itu kepada satu golongan lebih besar, maka hadis itu jadi seperti mutawatir. Mutawatir maknanya tak mungkin, la yumkin tawaquhum fil khata'. Tak mungkin yang menyampaikan hadis itu sengaja nak meminda-minda fakta yang terdapat dipelajari daripada Nabi SAW. Mustahil berlaku demikian, kerana hadis mutawatir merupakan hadis yang paling tinggi makamnya. Maka kata para ulama bahawa karamah yang ada pada Al-Imam Abdul Qadir Jalani ini sampai kepada kita secara mutawatir. Begitu hebat sekali kehebatan ilmu dan juga amal salih yang ada pada beliau, bahawa sampai kepada kita kisah tentang karamah beliau ni sampai kepada kita secara mutawatir. Dari Syekh Ali bin Idris, sungguhnya dia pernah bertanya kepada Kutubul Arifin Abu Muhammad Abdul Qadir Jalani, berkata, wahai Tuan Guru, apakah Allah SWT mempunyai wali di atas selain daripada akidah Ahmad bin Hanbal? Maka inilah dia kata-kata yang menunjukkan kepada kehebatan kedudukan beliau. Al-Hafiz bin Rajab mengatakan dalam Tabaqatul Hanabilah, Syekh Abdul Qadir muncul di hadapan manusia. Beliau duduk untuk menyampaikan nasihat setelah tahun 520 Hijrah. Orang ramai secara penuh menerima beliau, mengambil manfaat di perkataan beliau. Kalangan ahlu sunnah, iaitu ahlu hadis, mendapat tempat yang mulia dengan kehadiran beliau. Perkataan, perilaku dan mukasyafah beliau terkenal. Nak ceritakan, tuan-tuan, bagaimana kata seorang daripada khadam beliau, Syekh Abdul Futuh Al-Harawi, saya telah pun menjaga Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Dalam masa itu saya selalu melihat beliau sembahyang subuh dengan menggunakan wuduk salat isyak. Bila beliau berhadas, saat itu juga beliau langsung berwuduk dan salat sunat 2 rakaat. Selepas salat isyak, beliau masuk ke kamar tempat beribadahnya. Tiada seorang menemaninya. Beliau tidak keluar daripada bilik tersebut sampailah dekat-dekat dengan salat subuh. Jadi ini yang bagi menceritakan gambaran kedudukan dan juga kehebatan beliau dan ibadah yang beliau lakukan, menunjukkan kepada kuatnya qiyamul lail, istiqamahnya beliau dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, diceritakan oleh anak muridnya sendiri. Izzuddin bin Abdul Salam berkata, belum pernah ada karamah seorang pun yang mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Jalani, kerana sungguhnya karamah beliau telah pun diriwayatkan secara mutawatir. Ini kata Syekhul Islam Izzuddin bin Abdul Salam, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata, tidak ada seorang pun wali yang sampai kepada kita karamahnya secara mutawatir melainkan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani ini. Dikatakan juga dalam kitab Madarijus Salikin, ini adalah perkataan Syekhul Arif Al-Qudwa Abdul Qadir Al-Kailani, manusia telah sampai kepada qada dan qadar, mereka semua akan memahaminya kecuali diriku. Begitu tawaduknya beliau mengatakan bahawa qada dan qadar ni, tawaduknya Imam Abdul Qadir Jalani ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ada banyak lagi kelebihan yang menceritakan tentang kelebihan, keutamaan, ketinggian darjat Al-Imam Abdul Qadir Jalani yang merupakan seorang wali Allah yang terkemuka. Ada satu kisah yang dikemukakan, tuan-tuan. Ni mana kisah saya nak bawa kepada tuan-tuan ni, baru saya terbaca. Buku ni saya dapat dari Jakarta dalam kisah buku baru ni. Terima kasih yang kirim star kepada saya Jahamidah, barakallahu fikum semua yang hadir Baik. Dengar cerita ni. Mana ni tadi saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Kedudukan ilmu beliau bahawa
ada seorang yang datang nak bertanya kepadanya tentang berkaitan dengan qada dan qadar. Mana tadi? Mana saya terbaca tadi, saya dah sampai kepada tuan-tuan. Sibtu Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa diamnya Syekh Abdul Qadir banyak daripada bicaranya. Beliau selalu bicara dengan hati-hati. Suara beliau sangat senang untuk diterima. Beliau tidak pernah keluar daripada madrasahnya kecuali pada hari Jumaat ataupun pergi ke ribat. Ribat ni maknanya pergi berperang, tuan-tuan ya. Sebahagian besar penduduk Baghdad menyatakan taubat di hadapan beliau. Banyak orang yang telah beliau Islamkan. Beliau menjelaskan sesuatu dengan terang dan jelas atas mimbar. Beliau juga mempunyai karamah yang nampak dengan jelas. Bahawa ada satu kisah yang dikemukakan ketika seorang ingin bertanya kepadanya tentang qada dan qadar. Orang ni datang dari jauh. Aku nak tanya kepada Imam Abdul Qadir Jailani tentang qada dan qadar. Maka ya Rohani Ahmad dalam fikirannya, nanti bila habis kelas dia aku tanyalah kepada beliau. Maka bila dia masuk saja dalam kelas itu, Syekh Abdul Qadir Jailani pun melihatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjelaskan tentang qada dan qadar selari dengan apa yang dia inginkan pengetahuan penjelasan itu. Dia pun terfikir agaknya kebetulan kot. Tapi akhirnya di hujung kelas itu Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani pun kata kepada saya, memegang bahu saya. Ni orang yang datang dalam majlis ilmu ni yang nak tanya tentang qada dan qadar ni. Wahai saudaraku, habis majlis nanti ayah kamu sedang menunggu kamu di sana itu. Aku pun terkejut, Masya Allah. Barulah aku tahu sebenarnya dia menjawab apa yang terdapat dalam akal fikiranku. Apa yang menghantui aku dalam isu qada dan qadar itu, dia faham, dia jelaskan selari seperti yang aku kehendaki. Dan kemudian dia beritahu aku, ayah aku sedang menunggu. Betul-betul aku dapatinya sedang menunggu aku di sana. Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi pesan Imam Abdul Qadir Jailani dalam nasihatnya yang pertama untuk menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Seseorang kita tentu gembira dan senang hatinya apabila dia mendapat kedudukan di sisi orang yang tertentu, orang kenamaan sebagai contohnya. Bayangkan tuan-tuan ya, kita memiliki contoh ni dikemukakan oleh Imam Ghazali. Ada seorang kaya, mulia, dia pula majikan kita, tak pernah bercakap dengan kebaikan dan kebenaran. Dia pun berkata kepada kita, Fulan, kalau engkau buat begini, aku akan bagi engkau di hujung tahun nanti kenaikan gaji yang baru. Aku hantar kau pergi umrah satu keluarga. Aku bagi engkau satu segala perkara dinyatakan. Agak-agak tuan-tuan, kemudian dituliskan pula. Dia bagi pula offer letter, term and condition, semua disebut dengan jelas, ditandatangani oleh beliau pula, disampaikan sendiri oleh beliau pula. Agak-agak tuan-tuan, rugi tak kalau tuan-tuan tidak memenuhi permintaannya itu? Beliau adalah orang mulia, tak pernah berbohong, orang kaya. Semua orang kata kebaikan tentangnya. Tentulah kita tak ragukan tuan-tuan. Yang berikan kepada kita surat itu, dia sendiri pula tu. Itu penting ke dulu. Panggil kita datang, beri lagi surat itu, beri jaminan lagi. Dan dia tak pernah berbohong. Hujung tahun ni kalau kau dapat deliver, aku nak bagi kau gaji baru, aku nak bagi kau pergi umrah satu keluarga, aku nak bagi kau ini, aku nak bagi kau itu. Yakin tak tuan-tuan? Dia mampu untuk bagi. Tinggal daripada pihak kita untuk memenuhi permintaannya sahaja. Maka demikianlah kata Imam Ghazali dalam hidup kita tuan-tuan. Allah menghantar Quran itu kepada kita, segala kata-katanya adalah maha benar. Tak ada satu pun yang merupakan perkara palsu, perkara dusta. Kerana kita sering menyatakan sadaqallahul azim, maha benar Allah dalam segala kata-katanya itu. Tak ada sikit pun keraguan, wahai Tuhan. Maka bagaimanakah cara untuk kita polish balik semula diri kita tuan-tuan, supaya kita dapat membetulkan roadmap kita ke arah mencapai menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Terima kasih lagi ya tuan-tuan yang telah pun share video ni kepada sahabat yang lain dan beri komen. Walaupun saya belum sempat baca ni. Ya. Ada yang bagi hadiah bintang pula kepada saya. Ya Allah, Rabbi, tak terbalas jasa kalian ya. Baik, ada soalan ke? Belum ada soalan ya, dengar dulu ya. Baik. Imam Abdul Jailani telah pun bagi nasihatnya yang pertama kepada anak-anak muridnya untuk menjadi kekasih Allah pada hari Ahad 3 Syawal 545 Hijrah, 900 tahun lalu. Beliau berkata, adapun penyebab kepada kematian agama, kematian akidah, kematian tawakal dan kematian keikhlasan adalah kerana menentang Al-Haq Azza wa Jal
atas segala takdir yang telah ditentukan. Maknanya dalam menerima ketentuan takdir, hati seorang mukmin tidak mengenal kata apa dan bagaimana, tetapi dia hanya berkata baik, sami'na wa ata'na. Bagaimana seorang tahu dia menjadi wali Allah? Ya, ini soalan dikemukakan. Terima kasih yang hantar star kepada saya lagi. Jadi perkara yang menyebabkan kematian agama, maknanya agama kita rosak, akidah kita rosak, tawakal kita rosak, ikhlas kita rosak, kerana kita bertanya kepada Allah, mengapa terjadi demikian? Mengapa tak begini? Mengapa tak begitu? Kenapa aku yang kena? Zulkifli Amin. Jadi langkah pertama, kata beliau, mafhum mukhalafah daripada kata-kata ni, orang beriman hendaklah, ya, Ramiza Abdul Rahman, hendaklah sentiasa berkata sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku tak mampu nak fikirkan apa yang kau tetapkan ni, tapi semua aku yakinlah kebenaran. Segala yang kau tetapkan itu yang tepat, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi bagi orang yang ingin memperbaiki nafsunya, dia kena melatihnya hingga selamat dari kejahatan. Semua nafsu membawa kepada kejahatan. Bila dilatih dan kemudian menjadi jinak, maka semua nafsu yang sangat jahat itu berubah menjadi baik. Nafsu akan memiliki ketaatan dalam menjalankan seluruh ibadah, dan dia akan mampu meninggalkan semua kemaksiatan. Kerana itulah Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tini Salim al-Wasalan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia bertanya, apa maksud qada dan qadar tu? Qada ni perkataan qada yaqdi, maknanya pelaksanaan. Qadara yaqdiru, maknanya ketetapan. Izam ma'mur. Jadi yang mana satu dahulu? Takdir dulu, kemudian qada kemudian. Tapi kita biasa sebut qada dan qadar. Tak ada masalah lah tuan-tuan kat situ. Turutannya takdir lah yang pertama yang Allah tetapkan, tu sebab dipanggil sebagai malam qadar. Malam qadar ni merupakan malam yang Allah telah memberikan ketetapan pelaksanaannya untuk sepanjang tahun yang akan datang, mula daripada waktu itu ke Ramadan ataupun malam qadar yang pada tahun yang berikutnya. Jadi malaikat-malaikat telah pun ditetapkan tanggungjawab mereka untuk mereka laksanakan tempoh setahun itu. Jadi qadar dan qadar ni ialah ketetapan Allah SWT berdasarkan ilmunya yang maha luas, yang maha sempurna untuk apa-apa berlaku dalam kehidupan ini. Ya, itu makna qadar dan qadar. Jadi orang beriman, syarat pertama untuk menjadi wali Allah, kekasih Allah, hendaklah memperbaiki tanggapannya, berbaik sangka dengan segala ketetapan Allah, dengan mengatakan semuanya baik, ya Allah. Kullu min indillah, semua itu daripada Allah. Bin Salman. Ketika itulah nafsu menjadi tenang dan hilang kejahatannya. Dia tidak lagi berhubungan dengan makhluk. Bahkan nasabnya akan bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim AS ketika dia telah keluar dari belenggu hawa nafsunya. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS ketika dibakar dalam api, beliau baginda berkata, aku tidak memerlukan pertolongan daripada sesiapa pun. Tengok bagaimana baik sangkanya Nabi Ibrahim. Walaupun kita ni tidaklah bercantum nasab dengan Nabi Ibrahim, melainkan mereka yang merupakan keturunan Rasulullah SAW, Said dan juga Syarifah ni. Kita yang lain ni tidaklah tuan-tuan. Cuma nak masukkan kat sini, bila kita berbaik sangka dengan Allah SWT, kita belajar satu daripada bapa kita semua, Nabi Ibrahim AS, bahawa Nabi Ibrahim ini ketika dicampakkan ke dalam api, baginda berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu Allah Taala telah pun menyambut dengan mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim AS. Itu apa yang Allah Taala katakan kepada api ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalamnya. Baik, ada soalan ke? Usubul. Halo salam. Dalam pandangan Allah tiada satu pun yang samar. Sesaat sahaja bersabar bersamanya, maka selama bertahun-tahun akan melihat kelembutan kasih sayangnya. Seorang pemberani yang sejati adalah orang yang mahu bersabar warang sesaat. Sungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kesabaran itu adalah hadiah daripada Allah Taala untuk orang yang ikhlas. Jadi apa sahaja berlaku dalam kehidupan, perincikan perbezaan kedua takdir itu. Apa soalan tadi? Nanti sekejap kita tengok. Oleh kerana itu, hendaklah bersabar dalam menunggu pertolongan dan kemenangan yang bakal diperoleh. Hendaklah bersabar bersama-samanya, sedar terhadapnya, jangan melalaikan perintahnya.
Jangan sedar setelah mati, kerana sedar telah mati tiada lagi gunanya. Hendaklah sedar sebelum mati. Bangun sebelum dibangunkan, agar engkau tidak menyesal pada hari penyesalan yang tertentu. Tiada lagi gunanya bagi hatimu. Jika hatimu baik, maka seluruh badanmu akan menjadi baik. Sebagaimana dalam hadis sahih, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalb. Pesan Nabi kita SAW beritahu bahawa ketahuilah oleh kamu dalam tubuh ada seketul daging, segumpal darah. Kalau seketul daging itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau jahat, jahatlah seluruh tubuhnya. Itulah di hati. Jadi bagaimana pentingnya dalam hidup ini untuk kita betulkan hati, direction, GPS kita balik semula, meyakini, mendidik diri segala ketentuan Allah, itulah yang terbaik. Bagi kita melihat kadang-kadang seorang anak yang masih kecil tiba-tiba kehilangan ayah ibu, ayahnya kemalangan, ibunya kemalangan, meninggal dunia dalam aksiden itu, kita pun terfikir, ya Allah, apalah hikmah di sebaliknya. Anak masih kecil, masih lagi dependent, macam manalah nak hidup Akal kita manusia yang dangkal ni terfikir. Tapi sebenarnya kasih sayang Allah SWT ada pada anak-anak itu, melebihi kasih sayang seseorang kita pada anaknya. Maka hendaklah kita baik sangka dengan apa yang berlaku. Allahu Akbar, Maha Suci Engkau ya Allah. Lebih-lebih kita bila mengalami keadaan stres seperti itu, kita digalakkan untuk berdoa dengan satu doa yang Nabi telah nyatakan SAW. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiyah hukmuk, adlun fiyah qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak, an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku ni hanyalah merupakan hamba lakimu, anak kepada hamba lakimu, anak pada hamba perempuanmu. Ubun-ubunku dalam ketetapanmu segala yang terbaik untukku. Aku redha pada semuanya, wahai Tuhan. Aku mohon kepadamu segala namamu yang mulia yang kau miliki, yang kau ajar kepada kami, ataupun kau simpan di sisimu, ataupun kau ajar kepada para walimu sahaja, atau kau turunkan dalam kitabmu. Aku mohon untuk semua nama-nama yang mulia yang memiliki kasih sayang rahmatmu itu, ya Allah, supaya beri ketenangan pada hati ini. Jadikan Quran penenang kepada hati ini, memberikan kelapangannya, menghilangkan kesukaran, kesulitannya, kegelisahannya. Bila kita melihat mengalami suasana stres macam tu, apa sahaja, doalah kepada Allah dengan doa ni. Panjang benar doa nanti tuan-tuan masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan, nanti saya bekalkan doa ni Asma' Muhammad. Nanti kita belajar sama-sama doa ni. Kerana Nabi telah bersabda, siapa yang ditimpa musibah baca doa ni, Allah akan hilangkan musibah tu, stres yang berlaku dalam dirinya Sa'adah Abdul Rahim. Baik, dengar lagi pesan Imam Abdul Qadir Jalani. Hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan taqwa, tawakal, tauhid dan ikhlas padanya. Hati yang tidak memiliki sifat-sifat itu, sungguhnya hati dalam keadaan rosak. Hati bagaikan burung dalam sangkar, bagaikan biji dalam kelopak, bagaikan harta dalam gudang. Hati bagaikan burung, bukan sangkar. Hati bagaikan biji, bukan kelopaknya. Hati bagaikan harta, bukan gudangnya. Ya Allah, sepanjang hidup kami siang dan malam, jadikanlah anggota kami sibuk mentaatimu. Sibukkan hati kami untuk mengenalimu. Masukkan diri kami dalam golongan orang saleh terdahulu. Berilah kepada kami rezeki sebagaimana rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Engkau untuk kami sebagaimana Engkau untuk mereka, ya Allah. Sebagaimana orang-orang saleh untuknya, Engkau pun, sehingga Engkau juga akan mendapatkan satu sebagaimana Engkau dapat. Sibukkan dirimu dengan mentaatinya, bersabar bersamanya, ridha dengan ketetapannya. Jika engkau memang menginginkan Allah SWT bersamamu, Allah bersama hambanya yang zuhud pada dunia dan mengambil bahagian mereka dengan penuh ketakwaan dan juga wara'. Fakhri Abu Hanifah, ahlan wa sahlan. Melati Ghazali, ahlan wa sahlan. Lama tak jumpa. Aziz Taifur, ahlan wa sahlan. Jadi perkara pertama yang menjadi syarat, landasan untuk kita menjadi kekasih Allah ni, hendaklah hati ini redha pada ketentuan Allah. Latih diri untuk terima segala ketetapan Allah dengan penuh baik sangka. Bunga berguguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah kadang hati itu, kadang-kadang dia tercalar juga, dia bersedih juga. Mengalir air mata Nabi SAW bila kewafatan Ibrahim AS, putera lelaki bongsunya itu. Walaupun demikian, Nabi bersabda bahawa wa innal ainaini latadma'an wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Ya Allah, ya Tuhan, sungguhnya dua mata ini mengalirkan air matanya, tetapi kami tidak akan berkata melainkan apa yang menyebabkan keridhaan-Mu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Lagi, nasihatilah dirimu terlebih dahulu. Wahai gulam. Gulam ni maknanya wahai hamba, ya. Barulah setelah itu menasihati orang lain. Sungguhnya nasib dirimu lebih engkau kena perhatikan. Jika dalam dirimu ada satu yang wajib diperbaiki, janganlah engkau sibuk nak membaiki orang lain. Celakalah engkau. Orang lain ingin kau selamatkan, padahal dirimu sendiri dalam keadaan buta. Ini adalah merupakan satu muhasabah untuk diri kita sendiri. Urusan ni, ya. Ada kalanya kita rasa kita ni hebat sangat nak betulkan orang, padahal kita masih lagi karam dalam nafsu syahwat kita. Maka kenalah atasi, ya. Senisa Sedili, ahlan wa sahlan. Senisa Sedil Osman, ahlan wa sahlan. Ya. Hanyalah orang yang dapat melihat, yang dapat menonton manusia lain. Hanya orang yang tangkas berenang mampu menolong orang lain daripada karam di lautan. Dengar ayat dia, ya. Kalau kita tak pandai berenang, macam mana nak selamatkan orang lain? Nuridah. Kalau kita ni masih lagi dalam keadaan buta, macam mana kita nak bantu orang lain? Kita pun buta. Jadi maksud buta ni adalah kita sibuk dengan hawa nafsu kita. Kita dibutakan oleh hawa nafsu. Macam mana kita nak bagi panduan alangkah kepada orang lain? Pada anak sendiri pun kadang-kadang anak bercakap, ayah ni nak mengatakan satu benda, dia sendiri pun bangun subuh lambat ke laut dia. Macam mana nak jadi pembimbing yang betul kepada orang lain, pada anak-anak kita sendiri sebagai contohnya. Sungguhnya hanya orang yang memiliki makrifat kepadanya yang dapat menuntun manusia kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenali dapat menunjukkan kepadanya? Jika demikian, engkau tidak memiliki hak untuk bicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau belum lagi mencintainya. Engkau perlu takut padanya, bukan takut kepada selain dia. Dan semua itu adalah ungkapan hati, bukan hanya di lidah, yang merupakan bisikan nurani, bukan gerakan lahiriah. Nifaq adalah jika tauhid berada di pintu rumah, sedangkan syirik berada dalam rumah. Kita nak mengajak orang kepada akidah yang benar, kepada amal saleh, tetapi kita di rumah sendiri pun gamat dengan perkara-perkara maksiat yang kita lakukan. Perhati kita, tuan-tuan. Kita ni duk langgan macam-macam subscribe, macam-macam hiburan kat rumah. Namalah apa saja. Perhati tak apa-apa rancangan yang di-broadcastkan. Waktu malam kita tidur pukul 10-11 malam, anak-anak kita buat apa kita pun tak tahu, tuan-tuan. Berada tak kemunafikan lebih besar daripada perkara ni. Kita mengajak manusia kepada kebaikan, sedangkan anak-anak kita terjebak dalam perkara yang haram. Rumah kita penuh dengan perkara-perkara maksiat. Dulu kalau nak buat maksiat ni kena pergi jauh, pergi ke bandar, kota dan sebagainya. Padahal ni tak. Buka saja TV tu macam-macam perkara bersifat Yahudi, Nasara semua masuk ke rumah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala, ya. Sungguh celaka engkau, lidahmu mengatakan engkau takut, padahal hatimu penuh dengan perkara-perkara maksiat. Lidahmu mengatakan kesyukuran, tapi hatimu kufur kepada Allah SWT. Inilah disebut ahli kursi, wahai anak Adam, kebaikan tu ku turun kepadamu, sedangkan keburukanmu naik kepadaku. Tak patut sangat, tuan-tuan. Segala nikmat yang Allah beri kepada kita, mata, telinga, anggota, keluarga, sebagainya, macam-macam limpahan anugerah. Tapi yang kembali kepada Allah adalah sifat-sifat pemberontakan, kebencian, perkara-perkara maksiat yang kita lakukan. Allahul Musta'an, Allahu Akbar. Kepada Allah lagi kita minta tolong, ya. Sungguh celaka lidahmu mengatakan bahawa engkau adalah hambanya, padahal kenyataannya engkau mentaati hawa nafsu. Jika engkau benar-benar hambanya, engkau tentu akan mentaatinya. Ta'asillaha wa tazu'mu ta'atahu, la'amri hadha fi qiyasi syani'u, in kana hubuka sadiqan la ta'atahu, innal muhibba liman yuhibbu mitwa'u. Kalaulah engkau mengatakan kau taat kepada Allah, tapi yang perlakuanmu menampakkan kekufuran, kufur nikmat, ingkar kemaksiatan, mana mungkin perkara itu, kan, tuan-tuan? Kena belajar baiki diri kita. Berdakwah tu kena jalankan tanggungjawab, bukan tinggalkan langsung, tinggalkan terus, bukan. Tapi bila kita nak mengajak orang kepada kebaikan, kita kena mulakan dahulu. Itu maksudnya. Berusahalah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diri. Jangan jadikan alasan pula, kalau aku tak nak buat amal saleh, tak nak buat dakwah lah, kena aku sendiri pun lintang bukang. Tak boleh pula macam tu. Kena dua-dua berjalan lah. Kena baiki diri kita dan kena ajak orang lain. Asli nafsaka wad'u ghairaka. Asli nafsak wad'u ghairak. Baiki dirimu dan ajaklah orang lain kepada perkara-perkara kebaikan. Al-Wasalan, ya. Baik. Jika dunia berhasil ia tinggalkan dan sampai kepada Tuhannya, maka sepanjang hayatnya dia akan mendapat kemuliaan ibadah
Itulah sebabnya Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita ni taklah disuruh melainkan beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Janganlah engkau bersekutu dengan makhluk untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan segala benda dan segala sesuatu dalam gambarnya. Sungguh tidak berakal orang mencari selain daripada dia. Sungguhnya segala sesuatu dalam khazanah Allah. Macam contoh yang telah saya berikan tadi di awal kata Imam Ghazali, orang kaya ini menjanji kepada dia satu perkara yang kebaikan yang kita suka, kita menanti-nantikan perkara itu. Maka kita yakinlah dengan janji dia, bukan? Orang kaya ni orang mulia, bos kita pula tu jujur, tak pernah bohong. Kemudian dibagi pada kita letter offer tu pula bertulis, written. Bukan setakat janji saja, janji mungkin terlupa kan. Janji, kita yakin tak? Tentulah yakin. Dah kita bekerja kat situ, umur pada peringkat macam ni takkan nak pindah-pindah kerja lagi tuan-tuan. Letih juga cerita tentang pindah kerja ni kan. Yelah, bangsa kita ni kadang-kadang suka bertukar-tukar kerja. Melihat tempat baru walaupun apa yang dijanjikan itu lebih RM50 je, RM100 je, pergi tinggal, pergi ke tempat baru. Padahal kita nampak rumput semuanya hijau, tapi kita tak tahu dalam rumput tu ada kaca, duri dan sebagainya. Ni cerita falsafah lah tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya merupakan seorang banker terkemuka, konsultan kepada banyak sistem perbankan. Beliau berkata melihat orang Jepun datang ke Malaysia, mereka pun penat melihat bangsa kita ni. Dia katalah kerana tempat-tempat kerja ni semua jadi training center saja. Dia kerja sekejap, dia pergi. Kerja sekejap, dia pergi tempat lain. Apa nak buat? Inilah kadang-kadang banyak sangat pilihan kerja dan hidup pada ini. Kita berada pada zaman complacent, comfortability, comfort zone. Orang kata. Dia kata masa saya jumpa seorang kawan bercerita. Seorang kawan bekerja kat Jepun. Maka melihat seorang yang dalam bidang finance, tapi bekerja dalam satu syarikat sukan. Tanya pada kawan Jepun ni, kau ni belajar bidang finance, kenapa kau kerja jadi salesman dekat bahagian kasut sukan ni, syarikat kasut sukan ni, syarikat sukan ni? Jawapannya, dulu masa aku keluar recession kat Tokyo, kat Jepun, aku tak ada pilihan, aku terpaksa kerja kat sini. Tapi aku kerja, aku dapati bos aku bagus, kerja bagus, tim ini semuanya bagus. Jadi bila keadaan baik, aku segan nak tinggalkan mereka, kerana mereka yang bela aku waktu aku susah, bela aku waktu susah. Sekarang dia duduk jawatan tinggi lah dalam manager bahagian sales, walaupun kelayakannya dalam bidang bukan finance, bidang engineering. Maksud saya silap, engineering. Bukan banyak peluang menjadi engineer di Jepun, tak apalah, jadi sales pun tak apalah, kerana syarikat ni telah memberi kepada saya naungan ketika saya kesusahan keluar tak ada kerja dulu. Tengok kemudian kan. Tapi kat negara kita mudah-mudahan berlaku begitu jugalah. Kembali kita kepada perkara ni tadi, bila kita yakin kepada jaminan dikemukakan oleh bos dia tadi, dia orang baik, dia orang saleh, dia tak pernah bohong, maka tentulah kita yakin ada kebenaran pada janjinya. Ini kan pula pada Allah SWT. Allah menghantar Quran kepada kita semuanya janji-janji kebaikan tuan-tuan. Kita baca pagi, petang, siang, malam, Ramadan dan sebagainya. Kita baca terjemahan lagi, yang ikut kuliah tadabbur lagi. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tapi adakah kita beramal selari dengan perjanjian kita dengan Allah yang Allah berikan itu ataupun tidak? Inilah maksud Syekh Abdul Qadir Jalani. Engkau akan bahagia dengan sentuhan rahmatnya jika engkau minum dari lautan ilmunya. Allah, indah sungguh bahasa beliau ya. Kau akan merasa rahmat Allah bila engkau minum daripada lautan ilmunya, memakan daripada gugusan kurnianya. Ya Allah, hebatnya bahasa walinya ini. Keadaan ini hanya akan diberikan kepada satu di antara ribuan orang. Wahai gulam. Gulam ni maknanya wahai hamba, sabar ya wancik. Kalau salah, jangan lupa share tau. Share pada adik-adik, pada teman-teman. Ajak mereka tuntun sama-sama nak tidur ni. Para kekasih Allah hanya makan ketika lapar dan diam. Daripada mengatakan perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Mereka berbicara hanya dengan ketuan Allah dan buatannya. Mereka tabayun. Tabayun ni maknanya check and recheck. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tabayyun ni maknanya check and recheck. Betul tak? Kita dapat tahu satu khabar betul ke tak betul ni? Check and recheck. Dan kemudian dalam ayat Allah ni, surah Al-Hujurat mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan naba' ni berarti satu benda yang
jelas, naba. Dia lain pada khabar tau, naba. Ya, Allah menceritakan tentang kiamat, surah An-Naba. Ya, amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Ni perkataan naba berarti satu benda yang memerlukan penelitian. Semua benda dalam hidup ni bila sampai kepada kita perlukan kepada penelitian, bukan main sebar saja. Hukum saja seseorang itu padahal bendanya belum jelas lagi. Ya. Jadi perkara yang namanya tabayun ini juga merupakan satu perkara yang penting. Ini akhlak kita sama manusia yang ditegaskan oleh Allah SWT. Jadi mereka bicara hanya kerana menggerakkan lidah mereka kerana Allah. Sebagaimana Allah menggerakkan anggota mereka untuk bicara pada hari kiamat, maka Allah menjadikan satu dapat bicara sebagaimana benda-benda dapat bicara. Ya, jadi mereka ini takut untuk mengatakan perkara yang sia-sia, yang tiada kebaikan untuk diri mereka sendiri. Ya, Nur Rahman, ahlan sahlan, Nur Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi antara sifat mereka lagi hendaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan segala nikmat itu datang daripadanya sebagai firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 3. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa sahaja yang datang kepada kamu, yang ada pada kamu sebenarnya ia pemberian daripada Allah SWT. Kiriman daripada Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Allahu Akbar. Di mana rasa syukurmu, wahai orang yang bergelumang dengan kenikmatannya? Wahai yang menganggap bahawa kenikmatan datang daripada selain Allah, kadang-kadang engkau menganggap kenikmatan itu datang daripada selainnya. Orang bekerja kadang-kadang tertipu dengan dunia yang dia bekerja berada padanya. Dia merasakan dengan mengampu seseorang tu dia dapat kurniaan. Dia menyangkakan seorang yang beri kepadanya wang, berikan harta, berikan kepada kenikmatan dunia daripada wang itu. Dia lupa yang beri itu daripada Allah SWT. Orang yang memberikan kepadanya itu hanyalah perantaraan daripada apa yang Allah SWT kirimkan kepada kita. Jadi hendaklah kita sedar apa saja semuanya daripada Allah SWT. Dengan sebab itu, janganlah kita terlibat melakukan perkara haram kerana menagih sesuatu yang ada di tangan manusia. Ya. Dalam hadis mengatakan, janganlah kamu mengambil sesuatu itu dengan cara yang haram. Fa'innahu ma indallah la yunalu illa bi ta'atihi. Sungguhnya apa yang ada di sisi Allah tu tidak akan dicapai, diperoleh melainkan dengan ketaatan kepadanya. Ada orang melakukan perkara haram ni tuan-tuan, susah, hatinya tak senang tuan-tuan. Hatinya berada dalam keadaan serabut. Kerana tahulah tuan-tuan ya, Ibn Abbas mengatakan bahawa melakukan ketaatan itu memberi kepada kita 5 faedah. Pertama, wajah menjadi bercahaya, hati menjadi lapang, rezeki menjadi murah, kan? Tubuh menjadi sihat dan orang sayang kepada kita. Ni 5 kelebihan. Wajah menjadi cerah, wajah menjadi ada nur, hati menjadi lapang, rezeki menjadi luas, tubuh badan menjadi sihat, orang sayang kepada kita. Sebaliknya Ridwan Hasan Nur, orang melakukan maksiat, wajah menjadi gelap, hati menjadi sempit, rezeki jauh, tubuh menjadi sakit, orang benci pada dia. Mana yang kita pilih tuan-tuan? Ya. Ingat baik melakukan ketaatan beri kepada kita 5 kelebihan. Wajah bercahaya, hati menjadi lapang, rezeki banyak, melimpah ruah, kan? Kemudian tubuh sihat dan orang sayang kepada kita. Manakala melakukan maksiat, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akan mengakibatkan 5 masalah dalam hidup, 5 komplikasi. Wajah menjadi gelap, hati menjadi sempit, rezeki susah nak dapat. Dapat rezeki bayar hutang je kerja, bila nak lega tak tahu. Tubuh sakit-sakit dan orang benci kepada kita. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Benar kata-kata ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lihat lagi kata Al-Imam Ibn Qadir Jalani ni, dan saya nak mengakhirkan kuliah pada malam ni, kata-kata beliau, dalam kesunyianmu wahai hamba, engkau memerlukan sifat warak agar dirimu keluar daripada kemaksiatan dan kesalahan. Engkau perlu murakabah. Murakabah ni maknanya apa tuan-tuan? Murakabah ni berarti engkau mantau, engkau merasakan pemantauan Allah kepadamu. Kita badan ni takut kan, buat salah je ada CCTV ambil. Kita marah orang kat parking lot, parking kereta. Maka dia orang ambil gambar, orang viralkan pula. Dalam shopping mall ke, dalam apa ke, takut nak buat salah. Dekat masjid pun ada CCTV. Takut untuk melakukan kesalahan kerana takut manusia akan nilai kita atau hukum kita dengan sebab apa yang digambarkan itu. Pernah tak kita sedar bahawa Allah Ta'ala memiliki
rakaman yang jauh lebih sophisticated dan lebih hebat daripada manusia memiliki Tuhan. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu yang kau lafazkan melainkan ada catatannya oleh malaikat raqib atid. Itu kau sedar tak? Ramai orang tak sedar. Yang dia sedarnya adalah CCTV manusia rakam pada hari ini. Dia lupa yang Allah miliki itu lebih dahsyat lagi. Nanti ke akhirat, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata si kafir itu, si munafik itu, celakanya diriku. Semua benda ditulis dalam kitab ini, kecil besar semuanya ada. Maka pada masa itu barulah dia nak menangisi kelemahan dirinya, keaiban dirinya, tak ada guna lagi pada waktu itu. Baik, ya? Jadi engkau kena murakabah Allah SWT. Manusia binasa kerana dosa, kebanyakan ahli zuhud binasa kerana syahwat, kebanyakan wali binasa kerana fikiran mereka ketika khalwat. Mana tertipu dengan khalwat ni makna ketika berseorangan itu, Masyita Yusuf mulalah terfikir tentang kelebihan diri, ada ghurur, ada ujub, Muhammad, ada perasaan-perasaan tertentu yang muncul ketika berseorangan, walaupun nampak macam wali Allah tapi dalam hatinya penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Kasih pelangi, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Oleh kerana itu, kesibukan mereka hendaklah menjaga hatinya. Jika mereka tertidur di pintu raja, mereka bangkit untuk berdakwah menyeru manusia agar mengenal Allah SWT. Mereka menyeru hati manusia tiada henti. Mereka berkata, wahai hati, wahai ruh, wahai manusia, wahai yang mengkehendaki Allah, kemarilah menuju pintu Allah. Berlarilah kamu kemari dengan langkah-langkah hatimu dan dengan langkah-langkah ketakwaan dan tauhidmu. Kesibukan para wali adalah makrifat, wara' dan zuhud dari sekutu sesuatu selain dia. Mereka mencita-citakan kebaikan umat dan bercita-cita untuk memenuhi langit dan bumi dengan kebaikan. Tinggalkan nafsu dan keinginanmu, wahai hamba. Jadilah engkau bumi yang berada di bawah telapak kaki para wali. Jadilah engkau tanah yang ada di depan mereka. Al-Haq Azza wa Jal, Maha kuasa untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati pada yang hidup. Allah berkuasa mengeluarkan Ibrahim daripada kedua bapanya yang mati dalam kekufuran. Orang beriman ibarat orang yang hidup, dan orang kafir itu ibarat orang yang mati. Orang bertauhid adalah orang yang hidup, sedangkan orang musyrik adalah orang yang mati. Kerana itu Allah Ta'ala telah pun menjelaskan dalam hadis qudsi, awwalu man mata min khalqi iblis. Yang mula-mula mati di kalangan hamba-Ku adalah iblis. Bukan maksudnya mati fizikal tuan-tuan, tapi mati yang mati kejiwaannya, maknawiyahnya, rohaniahnya mati. Kerana dia tidak bersyukur, dia tidak mentaati perintah Allah SWT. Dia takabur ketika Allah menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Baik tuan, bicara ni sangat menarik untuk kita faham bagaimana nak kita bina kualiti beribadah kepada Allah SWT ni. Hati mau betul, hati dibersihkan dari segala mazmumah, hati kena ikhlas dan baik sangka kepada Allah di atas segala kadar dan kadar yang telah ditetapkan. Kita merancang yang terbaik, sebab itu kita bertawakal kepada Allah SWT. Tawakal ni datang perkataan wakil. Kalaulah wakil rakyat ni kita faham kerjanya untuk mewakili kita, mempertahankan hak kita, memperjuangkan hak kita di parlimen, walaupun ada yang kita tak berkenan akhirnya, tetapi dengan Allah Ta'ala ni kita menyerahkan perkataan wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita menyerahkan semuanya pada Allah sebab usaha. Apa saja ketentuan Allah, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Rosni, Muhammad Saleh, insyaAllah doakan kami juga Saya Tuan Osman, terima kasih. Ada tuan-tuan dapati kuliah ni ada manfaat, tuan-tuan sokonglah kami di Zazan Travel. Kami ada menghasilkan produk berasaskan habatus sauda. Namanya ada namanya habatus sauda ni. Mastura Syari, kami ada dapat terbitkan habatus sauda berjenama Birkah. Boleh tuan-tuan makan makan 2 biji pagi, 2 biji malam macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dia boleh merawat banyak penyakit. Kerana hadis mengatakan habatus sauda ni rawatan kepada seluruh penyakit ni merupakan dijirin keberkatan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia boleh menghilangkan kahak, boleh menjadikan tubuh kuat antibodinya. Bagi mereka yang rambutnya gugur, ada yang telah menggunakan dan mendapati padanya ada kebaikan, mereka share dengan kami. Ada yang wanita yang menyusukan anak, ada yang suka tidur malam, alhamdulillah dengan makan habatus sauda, Nur Azmah dapat mengatasi masalah-masalah itu. Dapatkan dari Zazan Travel.
Ada tuan-tuan minat, bukalah Facebook ataupun Insta ataupun apa lagi, Zazan Travel, dapatkan produk ini Habatus Sauda, jenama Birkah. Birkah perkataan barakah, insyaAllah. Mudah-mudahan tubuh kita sihat, jauh dari penyakit-penyakit, dan jauh daripada wabak yang berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan sebagai satu ikhtiar, kerana Nabi SAW telah bersabda, Habatus Sauda ni merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan daripada Zazan Travel. Terima kasih kerana hadir pada malam ni. Sekali baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Kita simpulkan buat rumusan bahawa Zainuddin Najib Ibrahim Birkah. Okey, terima kasih Bila travel ke Aceh, Ustaz, bila travel ke Aceh, nanti kami maklumkan rohani yang terdekat bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Saya ada pimpin grup pada bulan 12. Tak banyak dah seat yang tinggal. Bolehlah join, boleh lihat dalam Zazan Travel. Bulan 9, 10, 11 pun ada trip yang dipimpin oleh sahabat-sahabat saya seperti Ustaz Farid, yang bahagia yang mulia Ustaz Muhammad, Ustaz Sudin, dan saya akan pimpin sendiri grup pada bulan 12 nanti, insyaAllah. Di samping itu kami akan pergi ke Uzbekistan, insyaAllah, sebelum puasa nanti, bagi mereka yang minat untuk melihat Quran di Uzbek, yang merupakan Quran terakhir dipegang oleh Osman bin Affan sebelum baginda dibunuh oleh pihak pemberontak. Quran itu ada disimpan di Uzbek, di Bukhara. Kita juga boleh melihat peninggalan hadis di Samarkand, di Bukhara, bersama kami, insyaAllah. Ikuti Zazan Travel untuk mengetahui perjalanan-perjalanan yang kami akan lakukan daripada bulan 9 ni sampai ke tahun hadapan. Bagi mereka yang melaksanakan umrah Ramadan, boleh book dari sekarang, kerana kita bimbang nanti tak ada tiket. Terima kasih tuan atas kehadiran tuan-tuan di sini. Segala baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan ke? Tarmizi? Tadi ada soalan, saya lupa soalannya tadi. Bagaimana nak tahu kita ni wali Allah atau tidak? Cikgu Sabarudi, ada soalan jauh dari Sabah. Kalau nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Awal tahun depan ada umrah, ada. Subaidah ada. Nanti ikut di Zazan Travel. Masuk dalam grup sahabat Ustaz Zazan di Telegram pun kami akan maklumkan masa ke semasa. Masa menyampaikan kuliah. Ya Allah, saya ni cuba nak tetapkan masa. Sejak daripada PKP ni memang belum sempat lagi ada jadual tetap. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan tuan, doa kelas tuan. Saya nak isi masa ni supaya mungkin saya pun membaca bila nak berkuliah ni sebenarnya. Banyak manfaat baca kitab-kitab ni kitab-kitab kat belakang ni. Bila nak baca, kalau tak berkongsi dengan tuan-tuan kan. Bila berkongsi dengan tuan-tuan, paksa diri mujahadah untuk membaca. Alhamdulillah. Mastura Syari, anak Melayu Cina. Bagus nama ni. Nur Azimah Abu Hassan, beza dua apa tadi? Terima kasih, Allah berkati semua, insyaAllah. Kalau nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Bagaimana baca Quran kita, tahajud kita, sembahyang awal waktu kita atau tidak. Nasidah. Kalau kita dapat melakukan perkara-perkara kebaikan ni, kata Imam Qadir Jalani, menandakan kita ni sedang memperbaiki diri, insya-Allah berpeluang untuk menjadi wali Allah. Wali Allah ini maksudkan bukan memiliki karamah yang kita nampak terbang atau udara, jalan atas air, tapi wali Allah maksudnya orang yang Allah sayang. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Zuhair Abdul Aziz. Dua jenis takdir. Takdir, qada, mubram dan qada muallaq. Mubram maknanya tuan-tuan, qada yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Satu lagi qada yang berubah, dan ada faktor-faktor yang tertentu yang menyebabkan perubahan itu berlaku. Nanti kita belajar lebih lanjut, insya-Allah, tentang isu ini, isu akidah. Baik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Selamat malam semua. Kenang daku dan doamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Terima kasih tuan, jangan lupa join kami di Telegram sahabat Ustaz Hazan. Ada banyak perkongsian ilmu dan doa yang dikumpulkan di situ, dan maklumat-maklumat terkini tentang Hazan Travel dan Telaga Biru. Join tau. Nanti saya masukkan link dia. Cari dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan. Terima kasih semua Sahadia Besar. Terima kasih Hajah Hamidah. Terima kasih. Jumpa lagi pada waktu lain. Fadus Hamid. Masya Allah, sahabat baik saya sepanjang kat Jordan, Ustaz Fairul Hamid. Kakak sayang Unwair. Wassalamualaikum semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Asia, Muhammad Rizal Mansur. Terima kasih semua. Zulina Zubir, terima kasih yang kirim star kepada saya. Alhamdulillah, syukur. Nisanu Hasanah. Jazakumullahu anna kulla khairun azimah. Ya, Ustazah Kamisal berjauh tak nampak malam ni. Buran, terima kasih. Fahri Misbah, terima kasih. Kak Syah, terima kasih. Terima kasih semua. Malita Ahmad, Ummu Fatih, Ustazah Nulis, Sarina Khairuddin, Intan Hashim, terima kasih semua. Terima kasih, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.